Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama mengenali juadah negeri Kelantan. Air muka yang manis, air tangan orang Kelantan umpama pelaris yang melonjakkan namanya serata alam. Pengunjung tempatan dan pelancong luar negara suka berkunjung kemari berulang kali kerana terpikat dengan sikap ramah mesra, mek dan awet Kelantan, serta terpesona menjamu selera dengan beraneka juadah yang lazat, berkhasiat dan unik serta menarik. Terasa bagaikan bertemasya di surga dunia. Kerajaan Negeri Kelantan berbesar hati mempersilakan semua peminat juadah tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang menikmati sajian istimewa kami dengan kupasan tersendiri yang dipercayai belum pernah dibongkar lagi kerana eksplorasi kita menyentuh aspek asal-usul, nama, resipi bermula, falsafah dan pengajaran di sebalik pembuatannya. Saksikan, pasti tuan-tuan terkesima. Ketupak tape beke cek mek tenge wong hulu dilebak akok gabe tahi kitik potong mokos nek bak one sen rupa putih saku cendolok bak dikek buah tanjung paling ubi. Resipi masakan Melayu bukan sahaja menyajikan kelazatan rasa dan penuh dengan falsafah, bahkan mengajak manusia berfikir, bertanya dan mengkaji untuk mengetahui segala misteri alam ciptaan ilahi. Kita mungkin bertanya, apakah rahsia di sebalik penciptaan tapai sehingga begitu banyak petua yang diamalkan dan pantang larang yang dipesan oleh nenek moyang zaman berzaman? Saksikan video ini. Adiputra ialah guru kebatinan kepada Hang Tuah 5 bersaudara. Beliau menetap di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan, iaitu pusat pemerintahan Kerajaan Cermin, Jeddah di Kelantan pada masa silam. Menurut cerita dahulu kala, Adiputra siapkan satu sajian istimewa kepada Hang Jebat yang berdepan dengan ujian, perasaan dan terpaksa pula berpisah dengan Hang Tuah, sahabat setianya. Tentu ada yang masih ingat Hang Jebat pergi berguru silat dengan Adiputra bersama Hang Tuah, Kasturi, Lekir dan Lekiu. Tapi kali ini Hang Jebat bukan pergi bersama dengan 4 sahabatnya, tetapi membawa isterinya Dang Wangi untuk bersembunyi daripada dibunuh oleh Sultan Melaka yang murka kerana kononnya Jebat menderhaka. Cerita Listani selari dengan kenyataan ahli jawatankuasa pakar warisan bahasa dan persuratan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Jabatan Warisan Negara 2020-2021, Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin yang juga pensyarah di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Kata Dr. Rosli, Hang Jebat tidak mati ditikam oleh Hang Tuah seperti yang tertulis dalam buku sejarah Melayu. Segala babak pertikaman adalah sandiwara untuk mengaburi mata masyarakat. Hang Tuah lah yang menasihati Jebat ke perkampungan guru mereka Adiputra di Bukit Panau, Tanah Merah, Kelantan. Dr. Rosli juga membacakan teromba lama melalui saluran Facebooknya. Kecahayaan bersuluh terang, kasih budi terzahir, akhlak mulia bersendi, adat teguh tergenggam. Sahabat itu berkadim darah, bersatu sejak lahir. Tidak mungkin ku gadai silaturahim, berkalam pada fitnah, sifar keji manusia akhir zaman. Ikatan kekal, selamat ku bawa lari waktu malam. Daun luruh berpusing di kolam, atas mukanya air, membuka hidayah pecah tari langkah 6 Hang Jebat. Selamat berhijrah ke Kuala Kerai Hilir. Buka tanah berkampung tenang di dalam selam. Dalam rahsia ketuhanan, dari petunjuk Tok Khidir, tiada resah gelisah, hati ikhlas, tersenyum faham. Kita perhatikan resipi tapai yang diperbuat daripada 2 cupak bersamaan 1.112 kg beras pulut dibersihkan dengan 5 kali basuhan air mutlak, mengambil berkat daripada wuduk untuk solat 5 waktu. Sambil membasuh beras dengan tangan kanan mengikut arah lawan jam seperti tawaf, disunatkan melafazkan zikir laisalah min dunillahi kasyifah yang bermaksud tidak ada penyembuh selain daripada Allah. Hikmah daripada menggaul dan mengacau makanan dan minuman mengikut arah lawan putaran jam akan memberikan tenaga positif bagi makanan atau minuman tersebut. Selain itu dapat membangkitkan rasa bersemangat untuk memasak kepada tukang buat tapai kerana aura positif itulah yang akan disalurkan kepada tapai tersebut.
Sambil basuh beras pulut, eloklah berselawat dan berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan yang lebih baik daripadanya. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk faham agamamu sebagaimana Engkau lembutkan beras ini hingga menjadi pulut. Putih beras dan jernih air, itulah pelambangan ketulusan persahabatan tuah dan jebat. Sementara menanti segala kekotoran keluar melalui proses rendaman biji rin, bolehlah dicari dan dibersihkan daun getah untuk membalut tapai. Beras pulut yang direndam sejak semalam dituskan dengan penyejat diperbuat daripada anyaman buluh, dan petua amalan orang lama ialah sukatan bernisbah 5 cawan pulut dengan 5 cawan air supaya pulut tersebut tidak lembik. Cara kedua ialah mengukus beras pulut selama 25 minit. Kemudian menjirus 3 cawan air ke atas kukusan pulut tersebut secara kaut balik perlahan-lahan supaya butir pulut tidak patah atau hancur. Kukus semula 10 minit sehingga keluar uap.